Saya Mimi. Saya baru sahaja menonton filem berkenaan Mesir Purba dan banyak lagi perkara yang saya ingin tahu. Dan terfikir-fikir bagaimana orang zaman dahulu bina piramid tanpa teknologi dan bagaimana mereka boleh terfikir untuk wujudkan kertas menggunakan pokok papirus. Sebenarnya tak cukup menonton filem sahaja. Apa kata kita sama-sama tengok majalah? Wah, majalah ini nampak menarik, lengkap dan suka. Saya suka. Tapi macam tak cukup lagi. Saya rasa macam nak lebih tahu dan nak orang cerita dengan saya. Sebab ramai je kawan-kawan kita yang luar sana tu faham dan tahu berkenaan dengan Mesir Purba. Jadi kita nak hubungi siapa kita hubungi Daniel. Let's go. Hai Daniel. Hai Mimi. Maaf mengganggu, tapi boleh tak kalau Daniel cerita sikit berkenaan dengan Mesir Purba? Boleh tak? Boleh. Hari ini saya akan menceritakan sedikit mengenai tamadun Mesir Purba. Untuk pengetahuan anda semua, tamadun Mesir Purba dikenali sebagai anugerah daripada Sungai Nil. Sungai Nil ini mengalir daripada bahagian utara Mesir sehingga ke Laut Mediterranean. Kawasan ini amat subur untuk aktiviti pertanian dan pertempatan awal manusia. Tamadun ini mula berkembang daripada pertempatan awal zaman Neolitik. Tamadun ini terbagi pada 4, iaitu zaman awal, zaman pertengahan, zaman empire dan zaman keruntuhan. Semasa mereka mengalami zaman kemilangan pada zaman empire, mereka juga telah mengalami kejatuhan pada zaman keruntuhan disebabkan oleh pemerintahan oleh kuasa asing seperti Libya, Rom, Yunani dan Parsi. Mereka telah mendiami Sungai Nil dan mencapai tahap kebudayaan gangsa pada zaman logam. Pembuatan alat logam telah membuatkan mereka membina sistem pengairan dan sistem peparitan yang baik untuk aktiviti pertanian mereka. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. By the way, terima kasih Sama-sama. Daniel. Itu baru pengenalan, baru sikit je. Banyak lagi kita nak tahu. Jadi, apa kata kita hubungi Isa untuk lebih tahu berkenaan dengan kerangka masa? So, Hai Iza, nak tahu juga berkenaan dengan kerangka Bimi mau masa tahu pada tentang zaman Mesir Purba dulu. kerangka masa Boleh taman tak Mesir Purba? ceritakan sikit? Boleh je Bami. Okey, kalau menurut National Geographic terdapat 3 pemerintahan, zaman pemerintahan utama yang kita perlu tahu. So, pertama ialah kerajaan lama, kerajaan pertengahan dan kerajaan baru. Dan di antara ketiga-tiga zaman pemerintahan ini berlaku tempoh ketidakstabilan, iaitu pertengahan pertama yang berlaku di antara kerajaan lama dan kerajaan pertengahan, dan pertengahan kedua yang berlaku di antara kerajaan pertengahan dan kerajaan baru. Okey, kerajaan lama mula berlaku apabila teknik pembinaan piramid Giza tu mula dikembangkan dan piramid Agung Giza tu pun mula dibina. Lepas tu pertengahan pertama berlaku bila kerajaan lama tadi telah runtuh. Bandar dan tamadun lain pun turut runtuh. Lepas tu di zaman kerajaan pertengahan berlaku apabila seorang Firaun Mentuhotep II, Firaun Mesir, dia berjaya menyatukan Mesir kepada satu negara. Dan peradaban sains dan sastera pun mula direkodkan pada bahan papirus dan kayu. Lepas tu pada pertengahan kedua, kerajaan pertengahan tu runtuh akibat sebuah kumpulan Levant yang dinamakan Hyksos menduduki sebahagian daripada Mesir. Lepas tu berlaku
lepas tu berlakulah kerajaan baru. Kerajaan baru ni mula berlaku apabila beberapa pemerintah Mesir berjaya mengusir semua kumpulan Hyksos tadi tu. Oleh itu, Wow. itu je lah Dah yang boleh kita lah perlu ini tahu jadi tiga macam zaman mana utama zaman Mesir yang purba berlaku dulu di kan? Taman Mesir Purba. Tu je lah Kak Izzah. Terima kasih tau. Okey lah Mi, Jumpa aku lagi. mau keluar dulu ni. Bye. Macam tu lah kerangka masa pada zaman Mesir Purba. Banyak yang kita kena tahu. Tapi terfikir tak macam mana zaman Mesir Purba tu terbentuk? So, apa kata kita hubungi Syahimi Nazifah. Sekejap. Okay. Hai Syahimi Nazifah. Hai. Nak tahu proses pembentukan tamadun Mesir Purba. Okey, saya boleh jelaskan. Okey, mulanya manusia mula mendiami lembah Sungai Nil pada zaman logam. Dan pada zaman tersebut, peralatan logam membolehkan sistem pengairan dan peparitan dibina untuk pertanian. Dan mereka juga membina peralatan kawalan air dan terusan untuk meninggikan lagi nilai kesuburan tanah untuk pertanian tadi itulah. Dan ini juga untuk mendirikan pertempatan berasaskan pertanian. Dan pertempatan tetap di sepanjang lembah Sungai Nil itu pula telah bergabung untuk menjadi perkampungan tau. Dan perkampungan ini pula telah mewujudkan beberapa bandar. Dan bandar-bandar tersebut telah disatukan untuk menjadi daerah pula. Daerah itu dipanggil NOM, N-O-M-E. Dan kesemua NOM disatukan dengan salah sebuah bandarnya untuk menjadi sebuah pusat pentadbiran. Dan contoh bandar-bandar tersebut ialah Tinis, Memphis dan Thebes. So, itu sedikit sebanyak berkenaan proses pembentukan tamadun Mesir Purba. Dapat kan? Baru tinggi. Okay, terima kasih. Okeylah, terima kasih Syahimi Nazifah. Tadi tengok filem berkaitan dengan Mesir Purba tu, dia menarik tau. Banyak yang menarik, banyak yang hebat-hebat. Jadi, kita kena tahu juga macam mana ciri-ciri tamadun Mesir Purba zaman dahulu. Dan apa lagi? Kita hubungi dah. Siapa yang nak hubungi siapa? Kita hubungi Ardila. Dayang Nurul Ardila. Dayang. Okey, Dayang Nurul Ardila. Hai Mimi. Hai Ardila. Ardila sihat? Sihat, Alhamdulillah. Boleh tak kalau Nak tanya apa tu? Boleh tak Ardila Oh, ceritakan boleh ciri-ciri je. tamadun Mesir Purba? Ciri-ciri tamadun Mesir Purba yang pertama ialah pertempatan kekal. Kalau Mimi nak tahu, pada tahun 3200 sebelum Masihi, Fir'aun Menisni telah berjaya menyatukan semua NOM menjadi sebuah kerajaan. Pusat pentadbiran yang terdapat di Mesir Purba ialah Bandar Tinis yang terletak di bahagian tengah Sungai Nil, Bandar Memphis yang terletak di delta Sungai Nil dan Bandar Thebes. Ada juga bandar lain yang penting seperti Heliopolis, Fayoum dan Abydos yang merupakan tempat kediaman Fir'aun, pusat pemerintahan, pelabuhan penting dan banyak lagi. Ciri-ciri tamadun yang kedua ialah kehidupan berorganisasi. Di Mesir Purba, Fir'aun merupakan raja yang berkuasa mutlak dan dianggap suci, diikuti dengan golongan bangsawan, rahib, tuan tanah dan jurutulis. Seterusnya ialah golongan rakyat bebas iaitu petani, pedagang dan artisan. Akhir sekali ialah golongan hamba. Untuk Fir'aun tadi, jawatan Fir'aun diwarisi secara turun-temurun dan pada zaman kerajaan lama, Fir'aun dianggap sebagai Tuhan Horus. Ketika pemerintahan dinasti ketiga dan keempat, Fir'aun digelar sebagai Raja Matahari kerana dianggap sebagai anak Tuhan Matahari iaitu Amon-Ra. Ciri-ciri yang ketiga ialah sistem pemerintahan. Fir'aun merupakan ketua pendeta, pemilik tanah, ketua hakim dan ketua pahlawan. Golongan bangsawan yang terdiri daripada pegawai, penasihat dan gubernur membantu menjalankan pentadbiran, menjaga keamanan, mengurus dan mengagihkan makanan. Gubernur juga tadi mentadbir wilayah yang ditaklukinya. Para rahib pula berperanan untuk mentadbir hal-hal keagamaan,
Juru tulis yang merupakan orang awam membantu dalam urusan pentadbiran di mana mereka dilantik untuk menulis segala rekod kerajaan. Untuk pengetahuan Mimi, kerajaan Mesir Purba ini merupakan sebuah empayar yang meliputi Nubia di selatan Mesir hingga ke utara dan barat, termasuklah wilayah di sebelah Asia, iaitu wilayah di Palestin hingga Lubnan dan Syria. Satu lagi fakta menarik tentang Mesir Purba ini, tamadun Mesir Purba pernah mengiktiraf wanita sebagai pemimpin pada zaman empayar. Contohnya ialah Firaun Hatshepsut telah dilantik menjadi Firaun. Zaman pemerintahannya penuh dengan pembaruan seperti pembinaan terusan yang menyebabkan padang pasir menjadi tanah pertanian yang subur. Itu je lah ciri-ciri tamadun Mesir Purba yang kan? Dila tahu. Okey, terima kasih Adila. Sama-sama. Banyak lagi ciri tamadun yang kita kena tahu. Bukan tu je. Banyak lagi sebenarnya. Jadi, kalau kita nak tahu lebih lanjut, kita hubungi Raja. Raja tahu kot berkenaan dengan ciri tamadun ni. Jom. Raja. Okey. Hai Mimi. Hai Raja. Lama tak borak dengan Raja. Jadi hari ni kita borak-borak. Nak tanya sikit berkenaan dengan ciri Oh, boleh. tamadun Raja Mesir akan Purba. kongsikan Boleh tak? mengenai ciri pengkhususan kerja, sistem tulisan serta agama dan kepercayaan tamadun Mesir Purba. Bagi pengkhususan kerja, Mesir Purba pada zaman dahulu mempunyai kekayaan dalam sumber mentah iaitu emas. Kalau kita ikut balik sejarah, seorang kanak-kanak telah menjumpai batu yang berkilat di antara Sungai Nil dan Laut Merah. Perkara ini yang telah memulakan aktiviti pelumbungan emas di Mesir Purba. Selain itu, masyarakat Mesir Purba juga menjalankan aktiviti perdagangan, aktiviti penenunan dan pembuatan barangan tembikar. Yang seterusnya adalah mengenai sistem tulisan. Sistem tulisan yang digunakan oleh masyarakat Mesir Purba adalah dikenali sebagai sistem hieroglif. Sistem ini adalah berasaskan unsur-unsur logogram dan juga abjad yang ditulis pada papirus dan juga kayu. Kegunaannya adalah untuk mencatat rekod aktiviti pertanian, aktiviti pengutipan cukai, keagamaan dan amalan upacara kepercayaan. Yang terakhir adalah mengenai agama dan kepercayaan. Masyarakat Mesir Purba pada zaman dahulu mengamalkan kepercayaan politisme iaitu kepercayaan pelbagai Tuhan. Namun kita boleh lihat bahawa setiap Tuhan yang dipercayai oleh masyarakat ini dikaitkan dengan unsur alam seperti Ri iaitu Tuhan matahari, Ra'atem iaitu Tuhan langit dan Amun iaitu Tuhan angin. Selain itu, masyarakat Mesir Purba turut menyimpan dan menjaga mayat dengan teliti kerana mereka mempercayai bahawa kehidupan selepas mati itu wujud. Oleh itu, mayat akan disolek dan barang-barang keperluan kehidupan juga akan ditanam bersama-sama mayat. Masyarakat Mesir Purba juga mengawetkan mayat melalui proses mumifikasi. Proses mumifikasi ini adalah bertujuan untuk menghilangkan kelembapan dalam tubuh mayat. Proses ini juga mengambil masa yang agak lama iaitu selama lebih 70 hari secara berperingkat. Itu saja. Itu saja. Okeylah. Baiklah, terima kasih Raja. Menarik tau. Sama-sama. Jumpa lagi. Hebat tak orang zaman Mesir Purba dahulu? Banyak tau ciri-ciri tamadun tu yang hebat, menarik. Kita pun macam wow bila dengarnya. Tapi kita kena tahu juga macam mana masyarakat zaman dahulu hidup. Jadi kita kena dekati, dalami dan selami bagaimana kehidupan masyarakat pada zaman dahulu. So, kita tanya Umi pula. Umi. Okay. Hai Umi. Hai Mimi. Macam ni Umi, nak tahu juga macam mana masyarakat Mesir Purba pada Boleh zaman saja. dulu Okey, hidup. kalau Mimi nak tahu kan, kehidupan masyarakat Mesir Purba ni sebenarnya sangatlah menarik, sangatlah pelbagai. Kalau kita tengok kan dari segi pemakanan mereka lah. Okey. Mereka ada pelbagai jenis makanan tau. Tetapi makanan kegemaran mereka ialah roti. Mereka roti ni ada pelbagai bentuk, pelbagai rasa. Kalau untuk minuman pula, mereka suka minum bir. Bir ni, nak katakan tahap mereka suka sangat minum bir ni kan. Pada setiap waktu mereka minum. Pada hari biasa,
pada waktu perayaan pun mereka akan hidangkan bir ni kepada tetamu untuk minum. Okay, lepas tu kalau tengok pakaian pula. Kalau kita hidup pada waktu zaman tamadun Mesir Purba ni kan, ke mana-mana pun kita pergi, kita akan jumpa orang berkaki ayam. Maksudnya mereka takkan pakai kasut. Mereka memang tak suka pakai kasut kecuali pada waktu-waktu tertentu. Contohnya bila mereka nak buat perjalanan jauh ke, ataupun mereka nak pergi ke perayaan ke, baru mereka akan pakai kasut. Okay, lepas tu kan sifat mereka ni, mereka suka kepada benda-benda yang cantik. Maksudnya mereka akan pakai perhiasan, contohnya macam barang kemas. Lepas mereka akan pakai rambut palsu, pakai makeup. Lepas tu pada waktu lapang pula, sebab mereka ni tak semestinya setiap masa mereka nak bekerja, betul tak? Jadi pada waktu lapang mereka pun nak enjoy, nak relax juga. Jadi mereka akan main permainan. Mainan tu ada yang main kat dalam, ada yang main kat luar. Kalau mainan kat dalam, contohnya macam permainan papan, board or snake. Kalau mainan kat luar, contohnya macam mendayung, water jousting, ada juga memanah. Okay, lepas tu mereka juga suka main alat muzik. Alat muzik contohnya macam seruling ataupun kecapi. Okay, lepas tu satu lagi perkara unik pasal Mesir Purba ni ialah taraf wanita sama dengan lelaki. Maksudnya pada zaman tu, wanita boleh ada rumah sendiri, boleh ada kereta sendiri, boleh hidup sendiri tanpa perlu ada lelaki. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini sebenarnya hidupan masyarakat Mesir Purba ni tak adalah jauh beza sangat kalau nak zaman bandingkan dahulu. dengan kehidupan Tak kita sangka sekarang. pula. Tu je lah Kak Umi. Terima kasih Umi. Sama-sama. Oh, macam itulah masyarakat zaman Mesir Purba hidup. Banyak yang mereka alami dan macam itulah mereka jalani kehidupan harian mereka. Jadi sekarang ni nak tahu juga kan macam mana orang dulu berkomunikasi, macam mana orang dahulu belajar, sebab pendidikan dan bahasa ni penting untuk sesuatu masyarakat. So, kita nak tanya siapa Kita tanya Akmal. Akmal bijak dalam benda ni. So, kita cuba hubungi Akmal. Okay. Hai Akmal. Hai Mimi. Sekarang ni kita nak tanya Akmal berkenaan dengan Mesir Purba dan nak tahu bagaimana dan apa pendidikan dan mestilah bahasa boleh. yang Akmal akan berlaku pada kongsikan zaman Mesir Purba sedikit dahulu. yang Akmal tahu tentang pendidikan pada zaman Mesir Purba ini. Kalau Syamimi nak tahu, pendidikan pada zaman Mesir Purba ni dia berkembang dengan sangat meluas sehingga kan ianya dikatakan sebagai satu tiang utama pembentukan dan perkembangan ilmu pada ketika itu. Terdapat pelbagai jenis bidang yang telah berkembang dengan sangat meluas dan pesat pada zaman Mesir Purba ini, termasuklah bidang seni, bidang sains, bidang teknologi, bidang astronomi, bidang matematik, bidang undang-undang dan juga bidang perubatan. Perkembangan pada bidang seni, teknologi, sains dan matematik telah membawa kepada pembinaan pelbagai jenis seni bina yang terkenal sehingga zaman kini. Ini termasuklah patung-patung ukiran Dewa Mesir, patung ukiran Raja-Raja Mesir dan semestinya piramid Giza. Satu fakta yang menarik tentang cara pembelajaran semasa zaman Mesir Purba ni ialah masyarakat zaman Mesir Purba mereka menggunakan kertas yang diambil dari kulit pokok papyrus untuk merekodkan segala jenis nota atau formula yang berkaitan dengan bidang-bidang yang Akmal telah sebutkan tadi. Itu antara sedikit yang Akmal tahu tentang pendidikan pada zaman Mesir Purba. Terima kasih Akmal. Sama-sama, bye. Macam itulah masyarakat zaman dahulu belajar dan berkomunikasi. Pentingnya pendidikan dan bahasa bagi sesebuah masyarakat. Baiklah, kita dah banyak tahu berkenaan dengan Mesir Purba ni. Ciri-ciri tamadun lah, proses pembentukan lah, kerangka masa lah. Jadi ada sesuatu kita tertinggal. Sumbangan. Kita kena tahu sumbangan. Sumbangan sesebuah tamadun tersebut. Jadi, kita hubungi Insyirah. Insyirah mesti tahu kan apa sumbangan Mesir Purba? Okey.
Hai Mimi. Hai Insyirah. Syamimi ni nak minta Insyirah terangkan berkenaan dengan sumbangan Boleh. tamadun Mesir Banyak Purba. sumbangan Boleh tak? tamadun Mesir Purba dulu. Masyarakat Mesir Purba dulu, yang saya ingat ada 3. Seni bina, perubatan dan kertas. Yang pertama sekali, yang seni bina tu, ada seorang arkitek, dia telah mengemukakan idea untuk membina bangunan guna batu bata. Itu kita guna sampai sekarang. Contoh yang kita boleh lihat, bukti dia ialah Piramid Saqqara. Piramid Saqqara tu adalah piramid tertua dan juga binaan batu bata pertama di dunia. Lepas tu yang kedua, sumbangan dari segi perubatan. Sumbangan dari segi perubatan ni pula, diorang memperkenalkan mummifikasi ataupun mummification. Mummification ni cara untuk memelihara mayat. Jadi cara-cara perubatan masyarakat Mesir Purba ni juga telah diaplikasikan dalam bidang forensik. Lepas tu dia telah majukan cara pembedahan, pembaikan keretakan tulang. Lepas tu penggunaan gandum dan bali dalam menjalankan ujian kehamilan. Lepas tu akhir sekali adalah kertas. Kertas ni mereka cipta daripada pokok papirus. Pokok papirus ni ada banyak ketika zaman itu. Lepas tu diorang guna kertas ni untuk menjadikan bahan penulisan, di mana diorang gantikan batu bata. Jadi lagi senang untuk disimpan dan sampai sekarang kita masih guna kertas. Jadi itu sumbangan-sumbangan yang saya ingat. Kalau awak nak tanya lebih lanjut, awak boleh tanya Umairah. Umairah tahu. Faham. Hebat itu kan? je yang saya ingat. Mesir Purba. Itu sahajalah kot kan Insyirah. Terima kasih Insyirah. Okey, sama-sama. Banyak sumbangan yang Mesir Purba yang kita kena tahu. Tu tak cukup tu. Apa kata kita tanya Hafizah Umairah pula berkenaan dengan sumbangan Mesir Purba. So, jom. Hafizah Umairah. Okay. Syamimi, Hafizah memandangkan Umairah. tadi Insyirah dah berkongsi mengenai sumbangan Mesir Purba yang melibatkan kertas, seni bina dan juga perubatan. Kali ini saya nak berkongsi mengenai sumbangan Mesir Purba yang melibatkan pengawalan banjir, pendidikan dan juga ilmu astronomi. Semasa zaman Mesir Purba, pendidikan hanya diberikan kepada kanak-kanak dari golongan atasan sahaja. Pendidikan ini diberikan kepada mereka sejak mereka berumur rendah lagi bagi tujuan melahirkan para pegawai kerajaan terutamanya juruturis untuk pentadbir negara di masa hadapan. Kanak-kanak ini menuntut ilmu di tempat ibadah yang berada di bawah tadbiran kerajaan. Contoh pendidikan yang diberikan ialah ilmu matematik, sains dan geometri. Ilmu perubatan juga diberikan bagi melahirkan pengamal perubatan. Antara contoh penerokaan masyarakat Mesir Purba berkaitan dengan pendidikan dalam bidang matematik ialah kuantiti, nombor, pecahan, perpuluhan, saiz, ukuran dan juga ruang. Contoh ruang ialah seperti lingkaran, segi 4 dan segi 3. Fir'aun dan masyarakat Mesir Purba berjaya mencapai nanoteknologi menggunakan warna biru. Kebanyakan hiasan, artifak dan warna-warna kuil adalah berwarna biru. Mengapa berwarna biru? Hal ini kerana warna biru memiliki aplikasi yang berbeza mengikut bidang yang berbeza. Sebagai contohnya, dalam bidang fizik, warna biru mampu menghasilkan radiasi inframerah dekat. Ilmu astronomi dan pengawalan banjir merupakan dua perkara berbeza namun memiliki perkaitan yang sangat dekat. Hal ini kerana masyarakat Mesir Purba menggunakan ilmu astronomi untuk mengawal banjir di Sungai Nil yang akan berlaku setahun sekali. Sebagai contoh aplikasi ilmu astronomi ialah penghasilan kalender 365 hari oleh masyarakat Mesir Purba dan kalender ini dapat membantu mereka untuk mengetahui bilakah banjir akan berlaku. Sekarang baru saya tahu. Itu sahaja. Semangat. Semoga Terima Syamimi kasih, faham Hafizah. apa yang saya cuba terangkan.
Dah siap? Banyak kan ilmu berkenaan dengan Mesir Purba yang kita tahu pada hari ini? Dari pengenalan sampai sumbangan, kawan-kawan kita explain dan terangkan dengan teliti. Ambillah iktibar, ambillah pengajaran yang terdapat pada zaman Mesir Purba dan aplikasikan dalam kehidupan seharian untuk menjadi seorang yang beretika dan mengamalkan peradaban yang positif. Itu sahaja dari saya. Terima kasih kerana bersama saya dalam menjelajahi Mesir Purba. Jumpa lagi.